Hai semua, salam sejahtera, salam kenal dari saya Andrew Anak Lipa, pelajar UUM PJJ Miri, pemegang nombor metrik 296459. Kumpulan kami The Titan untuk subjek VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2 telah memilih untuk membuat kertas kerja bagi membuat persediaan ke atas program kemasyarakatan membersihkan halaman kediaman anak-anak yatim, iaitu di Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Miri. Jarak dari tempat ini sejauh 16 km lebih kurang selama 21 minit dari Bandar Miri. Aktiviti ini telah melibatkan kaki tangan pihak pengurusan rumah anak-anak yatim, penghuni rumah anak-anak yatim, ahli keluarga pelajar, luar kampus UUM, rakan-rakan dan saudara mara yang terdekat. Tujuan program ini dijalankan adalah untuk meningkatkan kebersihan dan keselamatan anak-anak yatim kerana mereka yang telah menghuni tempat ini agak ramai dan kediaman khas ini selalunya mempunyai sumber dan kemudahan yang terhad dan perlu diselenggara dan diberi perhatian oleh pihak luar agar menjadi lebih baik. Yalah kan, siapa lagi kalau bukan kita sebagai rakyat yang prihatin untuk membantu anak-anak yatim ini agar tidak dipinggirkan dalam kehidupan masyarakat, kerana mereka juga memerlukan perhatian dari masyarakat. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi yang membesarkan mereka, hanya mereka dahagakan kasih sayang dari ibu bapa. Untuk terus melangsungkan hidup, anak-anak yang kurang bernasib baik ini memerlukan tempat yang selesa untuk mereka berteduh, tempat yang bersih untuk belajar, berdikari, menguruskan diri, beriadah dan menyesuaikan diri dengan kehidupan seperti orang lain. Sebelum melangkah keluar dari pusat anak-anak yatim untuk hidup menyesuaikan diri ke alam pekerjaan seperti orang lain yang ada di luar sana. Selain daripada itu, program ini dapat mewujudkan hubungan yang baik di antara masyarakat dengan anak-anak yatim. Program seperti ini bukan sahaja sekadar aktiviti fizikal, tetapi juga peluang untuk mengajar kehidupan bersosial kepada anak-anak yatim. Mereka boleh belajar tentang sikap bertanggungjawab, bersatu padu dan saling hormat-menghormati di antara satu sama lain. Selanjutnya, rakan-rakan kami yang lain akan kupas lebih lanjut mengenai kertas kerja yang akan kami buat sebelum kami mencayakan program ini di masa akan datang. Saya Steve Anak Kiri, pemegang nombor metrik 296564, ingin membentangkan kenal objektif program.
pertama, kebersihan dan keselamatan kawasan kediaman anak-anak yatim dapat ditingkatkan dengan mengurangkan sampah sarap dan rumput liar. Objektif yang kedua, meningkatkan kesadaran ahli tentang kepentingan menjaga kebersihan di kawasan kediaman agar hidup lebih selesa dan terhindar dari segala jenis penyakit. Objektif yang ketiga, meningkatkan semangat bekerja dalam pasukan di kalangan anak ahli. Objektif yang keempat, menyediakan kawasan yang bersih dan selamat untuk anak-anak yatim bermain dan beristirahat. Objektif yang kelima, para peserta program dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan penghuni rumah anak-anak yatim. Objektif yang keenam, memberi pengalaman yang indah serta meningkatkan keceriaan dan kebajikan anak-anak yatim melalui program kemasyarakatan ini. Objektif yang ketujuh, menggalakkan jutaan ramai ahli sukarelawan dalam aktiviti kemasyarakatan untuk membantu golongan yang kurang bersih baik. Objektif yang ke-8, menyampaikan mesej pendidikan kepada masyarakat di sekeliling bahawa menjaga kebajikan rumah anak-anak yatim atau rumah-rumah kebajikan adalah tanggungjawab bersama. Aktiviti dan jenis kerja. Dan jenis kerja yang akan dilakukan ketika program kemasyarakatan ini berlangsung ialah: pertama, membuang sampah sarap; kedua, memotong rumput yang panjang di sekitar kediaman anak-anak yatim; ketiga, mengumpul dan membuang daun-daun kering; keempat, menyelenggara pokok bunga; kelima, membersihkan longkang-longkang yang ada di sekitar kediaman rumah anak yatim. Hai, Assalamualaikum. Saya Zubaidah binti Ghazali Hamzah dengan nombor matrik 295939 akan membentangkan berkenaan dengan jenis-jenis peralatan yang akan dilaksanakan di dalam program gotong royong di rumah anak yatim. Peralatan tajam yang digunakan untuk aktiviti program gotong royong adalah seperti parang. Parang digunakan untuk memotong benda-benda yang besar seperti kayu ataupun dahan-dahan pokok yang telah rimbun tumbuh di sekitar halaman kediaman rumah anak yatim. Seterusnya pula adalah cangkul. Cangkul merupakan satu benda penting, peralatan yang penting jugalah dibawakan untuk program aktiviti seperti ini. Antara fungsi menggunakan cangkul adalah seperti menggali ataupun meratakan tanah. Secara tidak langsung, ia adalah untuk membantu proses menghidupkan ataupun menyuburkan pokok-pokok bunga di sekitar halaman kediaman rumah anak yatim. Seterusnya, mesin rumput. Mesin rumput digunakan untuk memotong rumput di sekitar halaman rumah anak-anak yatim. Ianya berfungsi untuk memotong dengan lebih cepat dan mudah kemas. Lagi satu, ianya adalah untuk memastikan sekitar rumah anak-anak yatim supaya kelihatan bersih dan kemas. Tidak dilupakan juga membawa pencakar rumput. Ianya adalah untuk mengumpul semua rumput-rumput yang telah dipotong supaya ia kelihatan kemas dan lapang di sekitar halaman rumah anak-anak yatim. Peralatan yang seterusnya adalah beg plastik hitam. Beg plastik hitam sangat penting dibawa ketika adanya program gotong royong. Ianya digunakan untuk mengumpul sampah sarap, sisa-sisa makanan, botol-botol atau tin-tin yang tidak digunakan, serta rumput-rumput yang telah kita potong tadi. Apabila sampah dikumpulkan ke dalam beg plastik, ianya akan memudahkan teman-teman
rakan-rakan seperjuangan untuk membuang sampah ke dalam tong sampah yang seterusnya. Peralatan yang seterusnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ianya digunakan secara meluas dalam program aktiviti gotong royong. Ianya adalah sebagai pelindung tangan. Ianya adalah digunakan untuk melindungi tangan kita daripada memegang benda-benda yang tajam, mengelak daripada terkena duri ataupun bahan kimia yang digunakan. Contohnya bahan kimia yang digunakan ketika aktiviti gotong royong yang selalunya dibuat adalah klorin. Ianya digunakan untuk mencuci lantai. Dalam masa yang sama tu kita gunalah sarung tangan untuk mengelakkan tangan kita mengalami hakisan daripada chemical. Baiklah. Persiapan peralatan yang terakhir untuk aktiviti luar ataupun program luar adalah penyediaan peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas ini adalah benda penting untuk kita bawa bagi melindungi ataupun melakukan tahap pertama untuk kita membantu kecederaan yang berada di kawasan kita sebelum membawa ke rawatan yang seterusnya di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Antara peralatan yang perlu kita sediakan di dalam peti pertolongan cemas adalah kain andor. Kain andor ini kita gunakan untuk mengampu lengan yang patah ataupun terseluruh. Yang kedua adalah kain pembalut luka, ianya untuk membalut luka ataupun anggota yang terseluruh. Ketiga, gunting untuk memotong. Keempat, larutan Flavin. Dan kelima, larutan antiseptik. Dua larutan tersebut adalah untuk merawat luka. Keenam adalah kapas. Kapas digunakan untuk mencuci luka serta menyapu ubat pada luka. Ketujuh adalah krim antiseptik untuk merawat luka juga. Dan ke-8 adalah penampal luka iaitu plaster. Ianya digunakan untuk membalut luka yang kecil sahaja. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk bahagian peralatan-peralatan untuk dibawa pada program gotong royong. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Maisarah binti Samad, nombor matrik 296392, sudah semestinya untuk mengadakan program kemasyarakatan seperti ini. Ahli jawatan kuasa penganjur perlu mempunyai sumber keuangan yang mencukupi. Untuk program kali ini, ahli jawatan kuasa kami telah mengambil inisiatif untuk membuat kutipan sebanyak RM100 setiap seorang. Ahli jawatan kuasa bagi program ini adalah seramai 5 orang. Melalui kutipan sumbangan ahli, dana yang kami perlukan masih tidak mencukupi. Jadi, kami telah memohon bantuan kewangan daripada Wakil Dewan Undangan Negeri Sarawak bahagian Lambir, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Rifin bin Lamat. Alhamdulillah, usaha kami telah membuahkan hasil. Yang Berhormat Datuk telah bermurah hati memberikan bantuan kewangan sebanyak RM500. Memandangkan program kemasyarakatan ini berkaitan dengan kebajikan anak-anak yatim, jadi kami juga tertarik untuk melibatkan rakan sekerja kami untuk turut sama memberi sumbangan. Kami sangat bersyukur akhirnya kami berjaya mengumpul dana sebanyak RM1,400 untuk menjayakan program kemasyarakatan ini. Okey, sekarang saya akan menjelaskan tentang anggaran perbelanjaan bagi program ini. Program ini telah dijadualkan bermula dari jam 7.30 pagi dan dijangka berakhir pada jam 1.30 petang. Untuk sarapan pagi, kos perbelanjaan yang dianggarkan ialah sebanyak RM175.
di mana menu yang dicadangkan ialah mi goreng, kari puff dan popia. Kami sangat berterima kasih dengan pihak pengurusan kebajikan anak-anak yatim Hamidah Yaakob kerana mereka dengan rela hati untuk menyediakan minuman sepanjang program ini berlangsung. Anggaran perbelanjaan yang seterusnya pula ialah minum rehat. Menu untuk minum rehat ialah kuih kaswi dan kelupis. Anggaran untuk dua menu ini adalah sebanyak RM52.50. Seterusnya, anggaran perbelanjaan untuk makan tengah hari. Pilihan menu untuk makan tengah hari kami ialah nasi ayam. Pihak catering telah bersetuju untuk memberi harga serendah RM6 untuk sebungkus nasi ayam, dan kami telah menempah 70 bungkus nasi ayam mengikut anggaran kehadiran yang dijangkakan. Jumlah keseluruhan makan tengah hari ialah sebanyak RM420. Seterusnya, anggaran perbelanjaan selain daripada penyediaan makanan. Perbelanjaan yang terlibat ialah seperti pembelian cenderamata. Untuk cenderamata, kami menyediakan cenderamata yang berupa plak. Kos pembelian plak tersebut dianggarkan sebanyak RM50. Selain itu, kami juga membeli air mineral saiz botol kecil sebanyak 5 kotak, plastik sampah, sarung tangan plastik dan tisu. Memandangkan sumber keuangan yang kami perolehi melebihi dari perbelanjaan yang sepatutnya, pihak kami telah memperuntukkan RM500 untuk disumbangkan kepada Rumah Kebajikan Anak-anak Yatim Hamidah Yaakob. Jumlah keseluruhan anggaran perbelanjaan untuk program kemasyarakatan ini dianggarkan sebanyak RM1,261.50. Nama saya Nur Faizatul Ashikin binti Abdullah. Nombor matrik 295881. Bagi merealisasikan program ini, terdapat ahli jawatan kuasa AJK yang bertungkus lumus untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Pertama ialah ketua program. Ketua program bertanggungjawab ke atas keseluruhan perjalanan program. Beliau juga menyelaraskan aktiviti komunikasi antara ahli jawatan kuasa yang lain. Berfungsi juga menyediakan agenda dan mengetuai mesyuarat. Kedua, setiausaha dan AJK Logistik. Beliau akan merekod keputusan, mesyuarat dan mengedarkan minit kepada semua ahli jawatan kuasa yang lain. Selain itu, beliau akan mengendalikan surat menyurat yang berkaitan dengan program ini. Beliau juga memberi sokongan pentadbiran kepada ahli jawatan kuasa yang lain. AJK ini akan menyediakan peralatan untuk aktiviti pembersihan. Seterusnya, memastikan peralatan selamat digunakan dan menyediakan cenderamata. Ketiga ialah bendahari dan AJK makan. Tugas beliau adalah untuk menyelaraskan kewangan dan perbelanjaan yang diperlukan. Di samping itu, mengawal perbelanjaan untuk program ini. Seterusnya, menyediakan laporan kewangan selepas program ini selesai dan menyediakan menu makanan yang bersesuaian dan mencukupi untuk semua peserta.
Keempat ialah AJK Keselamatan dan Kebersihan. AJK ini akan menyediakan peraturan kawalan keselamatan untuk memastikan keselamatan peserta dan anak-anak yatim sepanjang program ini berlangsung. Beliau juga akan menyediakan bantuan peralatan kecemasan dan memastikan kawasan atau tempat yang digunakan bersih selepas program ini selesai. Keenam ialah AJK Multimedia. AJK ini berfungsi untuk mengambil video dan gambar ketika program ini berlangsung. Seterusnya, beliau akan mendokumentasikan video dan gambar yang telah diambil untuk kenang-kenangan. Akhir sekali, besar harapan daripada pihak kami terhadap program ini supaya dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar luar kampus Universiti Utara Malaysia UUM dan mendapat sokongan dan kelulusan daripada pihak pengurusan pembelajaran luar kampus UUM. Sekian, terima kasih.